Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali di petang hari ini yang insya-Allah kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab. Dan pada petang hari ini kita akan sambung tajuk kita yang semalam, iaitu pada ilmu saraf. Dan di bahasa Arab tu ada ilmu nahwu dan ilmu saraf. Jadi kita hari ini berbincang iaitu ilmu saraf. Jadi semalam kita dah belajar yang nama dia tasrif istilahi, tasrifun istilahiyun. Tasrif istilahi itu apa? Perubahan perkataan, sama ada tu kata kerja masa lampau past tense dia punya, atau present tense dia punya, atau fi'il amar, atau macam imperative verb yang berubah-ubah. Perubahan dia macam mana? Menyesuaikan kata ganti nama. Kata ganti nama dalam bahasa dia dhamir. Contoh dia, perubahan dia. Yang semalam kita baru belajar untuk fi'il madi dia punya. Fi'il madi. Yang ni dhamir ni makna dia pronouns. Yang ni nama dia past tense. Jadi sekarang kita nak tengok perubahan. Kita semalam dah perubahan kata kerja di masa lampau sesuai dengan pronouns dia punya. Contoh, saya telah makan. Contoh, bahasa Arab dia akaltu. Kalau kamu telah makan, bahasa Arab dia akalta. Jadi bentuk berubah bentuk dia. Akaltu menjadi akalta. Kalau kamu perempuan, berubah lagi jadi akalti dia. Mereka telah makan. Akalu. Jadi bahasa Arab tu, verb tu boleh berubah-ubah bentuk dia sesuai dengan kata ganti nama dia, sesuai dengan pronouns dia. Saya ke, kamu ke, dia perempuan ke, dia perempuan berdua, mereka perempuan. Jadi dia sesuai dengan pronouns dia punya. Jadi dia berubah-ubah sesuai dengan pronouns dia punya. Semalam kita dah bincang yang perubahan dia untuk fi'il madi, untuk past tense dia. Untuk past tense dia punya. Yang semalam ni kita masih berbincang perubahan untuk fi'il madi atau yang past tense atau past tense verb, tapi yang masih dalam bentuk sahih dan mahmuz. Sahih tu apa, Ustaz? Sahih dan mahmuz. Sahih tu yang tak ada huruf alif waw ya, dan tak ada hamzah. Dia semalam tu yang tak ada, yang kita semalam tu masih belajar bina dia yang sahih dan mahmuz. Sahih mahmuz tu yang tak ada alif waw ya, tak ada alif waw ya saja. Tak ada alif waw ya. Jadi tak ada alif waw ya. Akala ni tak ada alif waw ya. Ni hamzah ni, bukan alif. Hamzah kaf lam. Maknanya dia sahih dia. Jadi yang kalau akala, ini asal dia kan akala. Yang tu ni pronouns dia punya, dhamir dia. Yang ini saya, ni kamu. Asal dia akala. Ini kan sahih. Tak ada sahih tu makna dia verb ni tak ada huruf alif, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya. Tak ada sini wa, tak ada sini alif, tak ada sini waw, tak ada sini ya. Ini apa ni? Ini bukan alif ni, ini hamzah. Okey. Jadi ini sahih. Jadi kita mana dah sahih dah. Kita dah bincang bentuk perubahan
past tense atau fi'il madi sesuai dengan kata ganti nama dia. Tapi yang fi'il madi yang sahih, makna dia fi'il madi yang tak punya huruf alif, waw dan ya. Sekarang kita masuk kepada perubahan fi'il madi bina mudha'af. Makna dia mudha'af ni apa? Kan semalam ni yang sahih, yang tak ada alif waw ya. Kalau mudha'af, mudha'af tu beza dia. Mudha'af tu yang ada syabdu di belakang dia. Yang ada syabdu. Syabdu tu macam contoh bahasa Arab pergi haji. Pergi haji, pergi menunaikan haji, ibadah haji. Bahasa Arab dia hajja. Hajja yahujju. Bahasa Arab dia pergi haji adalah hajja. Ini past tense dia. Ini past tense atau yang kata kerja masa lampau, past tense verb. Hajja bahasa dia. Hajja ni nanti akan berubah dia sesuai dengan kata ganti nama dia. Ni makna dia pergi haji. Saya pergi haji, dia pergi haji, kamu pergi haji, pergi menunaikan haji, mereka pergi menunaikan haji, kalian pergi menunaikan haji. Dia berubah bentuk dia sesuai dengan kata ganti nama. Cuma sekarang ni past tense dia dalam bentuk mudha'af nama dia. Dalam kitab dia sebut mudha'af. Apa tu mudha'af? Ada syabdu dia. Ada huruf yang ada dua huruf yang sama. Kalau sini huruf yang sama apa? Ja. Ni kan ja ni kan dua ni. Syabdu ni kan menandakan huruf tu dua double. Jim. Ha jim sepatut dia kan. Tapi dia campur satu hajja. Dibuat syabdu. Jadi syabdu tu menandakan huruf yang dua. Huruf yang double. Okey. Dia hajja. Jadi hajja ni termasuk kepada mudha'af. Sekarang kita nak tengok macam mana perubahan hajja ni sesuai dengan domir dia atau pronouns dia. Macam mana dia berubah sesuai dengan domir dia. Saya pergi haji. Kalau saya pergi haji bukan hajja dia lagi nama dia. Dia pergi haji, mereka pergi haji, bukan lagi hajja dia, berubah bentuk dia. Jadi kita nak tengok perubahan dia sesuai dengan pronouns dia punya. Itu yang kita nak bincang pada petang hari ini insya-Allah. Okey. Kita tengok dalam kitab. Dalam kitab tu ada saya Adam yang ni. Pak Idam. Dalam kitab tu dia buat, kita tiru je apa dalam kitab. Mata ni maknanya bila. Jadi when. Mata hajja abuka, ayah kamu. Jawapan dia Badam yang ni. Huwa hajja wa hajja qabla 6 sanawat. Wa hajja qabla ni maknanya sebelum. Qabla siti ni maknanya 6. Siti sanawatin. 6 tahun. Tengok. Mata hajja abuka, bila ayah kamu pergi haji. Dia kan dalam bahasa Arab kan verb dulu baru dia dua dia. Dia verb dulu, verb dia dulu, kerja dulu baru selepas tu pelaku dia. Macam ni bentuk dia. Mata hajja abuka, bila ayahmu pergi haji. Hajja bentuk dia. Huwa hajja, huwa ni makna dia he. Dia pergi haji qabla 6 sanawat, 6 bulan sebelum ni. Makna haji qabla 6 sanawat ni makna dia 6 bulan sebelum ni. Kita tak fokus dengan ini. Kita nak tengok yang hajja ni. Jadi kalau untuk he atau kalau untuk dia laki-laki, dia pakai huwa hajja. Huwa hajja, bukan huwa hajja. Macam biasa huwa hajja. Jadi tak ada berubah-ubah. Kalau huwa, kalau he, kalau bahasa Inggerisnya he kan. Dia pergi ke
ke pergi haji, dia pakai hajja, tak berubah-ubah. Tapi kalau antum nak buat, kalau dia berdua akan berubah bentuk dia. Sekarang kita tengok. Contoh kita tanya, bila ayahmu dan saudaramu pergi haji, jawapan dia dibuat mereka berdua. Kalau mereka dua kan huma. Ni mereka berdua. Dalam bahasa Inggeris dia tak punya mereka berdua. Dalam bahasa Inggeris yang ada tu dia dan mereka. Itu saja. Mereka dalam bahasa Inggeris tu kan dah ada 2 dan 3, 4, 5. Tapi bahasa Arab dia kena bezakan. Yang 2 ada khas dia nama dia. Tapi kalau mereka berdua dengan mereka ramai, tu beza dalam bahasa Arab. Di bahasa Inggeris sama je. Mereka berdua, mereka bertiga, berempat, sama semua. Tapi bahasa Inggeris dan bahasa Arab beza. Ini mereka berdua makna dia. Kalau mereka berdua, contoh kita buat sini kan, bila ayahmu pergi haji. Kalau kita buat soalan kedua, bila ayahmu dan adikmu pergi haji, jawapan dia, mereka berdua hajja. Pakai alif dia. Qabla siti sanawatin. Dia pakai alif di sini. Jadi kalau mereka berdua, dia pakai alif. Jadi kalau antum buat yang, kalau pelaku dia 2 orang, mereka berdua, mesti kata kerja tu pakai alif. Hajja. Contoh. Kita ada. Tu contoh di bawah tu lagi. Kita padam yang ni. Okey. Mata hajja asatidatuka. Kalau dalam kitab itu, kita buat je ayat yang sama. Kalau sini ni, mata hajja abuka wa akhuka. Ni makna dia ada 2 orang kan tadi. Ni dah siap dah. Ni kalau berdua. Kalau ramai macam mana mereka? Ramai. Kalau kita buat contoh dia, bila hajja, bila pergi ayahmu dulu. Abu ke ayahmu. Lepas tu wa dan saudaramu. Lepas tu dan ibumu. Pergi haji, mata hajja abuka wa akuka, atau kita buat dan pamanmu wa ammuka. Pergi haji bila ayahmu 1, saudaramu 2. Lepas tu pamanmu 3. Dah 3 dah. Jadi kalau 3 orang beza lagi. Kalau sini 2 orang je. Kalau sini 3 orang. Kalau 3 orang kan jadi dia bahasa Arab dia mereka, mereka ni. Kalau sini ni mereka berdua, kalau sini mereka ramai. They, mereka pergi haji. Bahasa Arab dia hajju dia. Pakai waw. Sebab tu kalau antum baca dalam Al-Quran, ada dibuat sana kan, alladzina amanu wa amilu as-salihat wa amilus salihat. Jadi ada waw ujung dia kan, maknanya dia tu mereka. Jadi macam tu dia. Jadi kalau mereka, dia pakai waw ujung dia. Ini masih untuk yang jenis laki-laki, maskulin dia. Untuk laki-laki je ni semua ni. Laki-laki seorang, bila ayahmu pergi haji, ayah saya pergi 6 bulan sebelum ni. Pergi haji 6 bulan ni. Hajjah. Jadi kalau seorang hajjah. Kalau dia seorang, hajjah dia. Kalau berdua, bila ayahmu dan saudara laki-lakimu pergi haji, dia berdua, bukan berdua ni, dia berdua pergi haji, hajjah, pakai alif dia. Kalau yang ni, bila ayahmu, saudara laki-lakimu, pamanmu, 3 orang pergi haji, dia buat sini, mereka hajju, mereka pergi haji. Sekarang tak pakai waw. Dah tambah dah. Jadi kalau beza dia, jadi bahasa tu ciri khas dia. Bentuk-bentuk bagus dia tu, kita kena spesifik. Yang 1, yang 2, yang spesifik untuk yang verb yang pronouns dia 1 orang ke, 2 orang ke, 3 orang ramai ke, 3 orang dan lebih. Macam ni dia. Ini untuk laki-laki je baru, untuk maskulin. Selepas ni kita tengok yang untuk perempuan dia.
InsyaAllah untuk pertama-tama ni kita mungkin agak sulit, susah, tapi insyaAllah kat sepanjang akan senang. Kita akan berfokus dengan ini saja dulu. Sampai nanti level 2, sampai kita senang nak memahami dia. Okey? Ini baru yang untuk laki-laki. Ni huwa ni dia seorang laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka ramai-ramai laki-laki. Okey. Okey, ada soalan di sana? Okey. Kita padam yang ni, kita masuk yang kedua. Kita buat yang kedua. Kita ubah sini. Sini kan ayah, kita ubah jadi ibu lah. Ayah je terus kan. Bila kita buat ibu pergi haji kan, ibu sekali lah. Ini pun kita kena ubah. Ini pun kena ubah sikit. Okey, sekarang kita ubah pelaku dia. Ibumu. Kalau ibu, hajat dia. Kena tambah ta. Ibumu bahasa Arab dia ummuka. Ibumu adalah ummuka bahasa Arab dia. Jadi kalau ibu, kalau perempuan, dia tak pakai hajar lagi. Kena tambah ta yang sukun. Ta yang pakai baris mati tu. Hajat. Hajat tadi dia. Jadi kalau kita nak buat verb, kata kerja, yang kata kerja tu pelaku dia adalah dia perempuan. Ibu ni kan dia ni perempuan ni. Dia perempuan. Ibu. Kita pakai ta sukun di ujung kata kerja tu. Di ujung verb tu. Berarti makna dia, mata hajjat ummuka. Beza dengan yang tadi. Yang tadi, mata hajja abuka. Ayahmu hajja. Tapi kalau ibumu hajjat. Jadi beza dia. Yang laki-laki hajja, yang perempuan hajjat. Macam tu. Jadi kita menggunakan verb dalam bahasa Arab. Sesuai dengan kata. Jadi verb dalam bahasa ni berubah dia sesuai dengan pronouns dia punya. Jadi sesuai dengan pelaku dia, sesuai dengan kata ganti nama dia punya. Lepas tu dia bahasa Arab kalau untuk perempuan hiya. Kalau dia untuk laki-laki huwa. Kalau dia perempuan hiya. Maknanya kita nak sebutkan ibu tadi kan. Bila ibumu pergi haji, kita jawablah. Dia bahasa Arab dia hiya. Dia pergi haji, hiya hajjat. Hajjat. Bukan hajjah. Kalau dia laki-laki baru hajjah. Tapi kalau dia perempuan hajjat. Hiya hajjat. Jadi kalau contoh kita tanya bahasa Arab, bahasa Arab yang lain lagi, contoh dia bersiap-siap melakukan persediaan. Bersiap-siap bahasa Arab ista'adda. Jadi kalau ibu, kalau dia perempuan, hiya ista'addat. Pakai ta ujung dia. Dia makan, hiya akalat. Pakai ta ujung dia. Jadi kalau untuk dia perempuan atau she dalam bahasa Inggeris, she, dia mesti ada pakai ta di ujung dia tu. Di fi'il madhi dia punya. Di past tense verb dia punya. Okey. Ini untuk yang she saja. Bila ibumu pergi haji, ibu saya pergi haji, dia pergi haji qabla sitti sanawat, 6 tahun sebelum ni. 6 tahun sebelum ni. 6 years ago. Okey. Kita tengok yang selepas, yang nombor 2. Ini dia perempuan seorang je. Kalau dia perempuan berdua, maksud dia mereka berdua. Contoh kita cakap sana ada Fatimah, ada Aisyah. Mereka berdua pergi haji. Mereka berdua. Kalau mereka berdua, kita cuba ubah sini. Kita ubah. Mata hajjat. Contoh ibu dulu. Ummuka, ibumu, dan saudari perempuanmu, saudari perempuanmu. Saudara perempuan. Tuka. Tuka.
Sekarang dah beza dia. Mata hajjat. Bila ibumu dan saudara perempuanmu pergi haji, kalau tadi ibu seorang je pergi haji, sekarang ibu dan saudari perempuan pergi haji berdua sekarang. Kalau dua pakai huma. Huma kan? Huma betul, sama. Ini kalau ini huma ni betul juga boleh. Boleh untuk mereka berdua perempuan. Tapi kata kerja dia kena ubah. Kalau hajjah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kena tambah ta sini. Ada ta di sini ni. Berarti dia hajjata. Dalam apa tu? Ada dibuat hajjata. Kena tambah sini. Jadi tambah ta satu sini. Tambah hajjata. Jadi macam ni bentuk dia. Hajjata. Kalau laki-laki saja, kalau mereka berdua laki-laki, hajjah. Kalau mereka berdua perempuan, hajjata. Kena ada ta dia. Mesti kena ada ta ni. Sama macam ni. Kena tambah ta kan. Sini pun kena tambah ta. Macam tu. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, kita tengok. Ini untuk mereka. Contoh, jadi makna dia macam mana? Bila ibumu dan saudari perempuanmu pergi haji, mereka berdua, ibu dan saudari perempuan tadi itu, pergi haji, hajjata, bukan hajjah ya, hajjata, qabla siti sanawat, 6 tahun sebelum ni. Jadi dia kena tambahkan ta dengan alif kalau berdua perempuan. Okey. Kita masuk yang, ini masih perempuan seorang perempuan. Ini mereka berdua perempuan. Yang kalau ramai macam mana? Tadi ni laki-laki ramai. Kalau perempuan ramai macam mana? Contoh kita buat di sini. Sini ibu lah. Kita ubah. Sini. Okey. Kita ubah. Berarti sini ajat berarti. Hajjat ummuka, ibumu, wa ukhtuka, dan saudari perempuanmu, wa ammatuka, dan aunty ya, aunty, saudari daripada ibu aunty, apa bahasa Melayu ni? Kalau bahasa Indo bibi. Kalau bahasa Melayu aunty apa? Apa Haji? Aunty. Bahasa Melayu? Ya. Aunty. Aunty ya? Mak saudara. Ya, aunty. Aunty juga. Sama. Kita panggil mak saudara. Mak saudara. Mak saudara. Ni ammatun ni makna dia mak saudara. Tu. Itu orang putih. Orang putih ya. Mak saudara. Mak saudara dia. Jadi kalau sekarang ni, bila ibumu, saudari perempuanmu, mak saudaramu pergi haji, ni 3 orang ni. 1, 2, 3. 3 dah. Ibumu, mak saudari perempuanmu, mak saudaramu, 3 orang perempuan. Macam mana dia kalau 3 orang perempuan? Kena ubah lagi. Kalau 3 perempuan, macam ni. Ini kalau sini hajjata. Kalau mereka perempuan, bahasa Arab dia hunna. Hunna ni mana they. Tapi ini khas untuk female, untuk perempuan saja. Hunna. Mereka pergi haji, bahasa Arab dia hajajna. Hajajna. Yang jim tadi sini kan syabdu ni kan. Jim sini syabdu. Jim kalau untuk hunna, untuk mereka lah perempuan, jim tu kena jadikan 2. Pertama buat jim sini, yang kedua jadi sukun. Pertama bagi baris atas, yang kedua kena bagi baris mati. Hajajna. Hunna hajajna qabla siti sanawas. Jadi macam tu. Jadi kalau untuk mereka perempuan yang ramai, beza sikit lah. Sikit tu je beza dia. Yang ni saja. Yang lain pun insya-Allah akan tak susah sangat. Okey. Nanti kalau untuk
Untuk ana, untuk anta, untuk anti akan sama sikit dengan ni. Okey. Ni dulu. Jadi ini orang ketiga. Tadi kita dah cakap bentuk perubahan bentuk verb dan khas dia pada petang hari ini adalah past tense verb berdasarkan pronouns dia punya. Kalau sebenarnya ni dia perempuan, ini mereka berdua perempuan, yang ni mereka ramai perempuan. Tadi kalau yang sebelum kita padam tadi ni, dia laki-laki, mereka berdua lelaki, mereka ramai lelaki. Jadi sesuai dengan pronouns dia punya, sesuai dengan dua dia, pelaku dia punya. Okey? InsyaAllah senang nak faham. Tu yang maknanya itu kita baru cakap tadi the third person atau orang ketiga. Sekarang kita masuk yang lain lagi. Okey, boleh kalau nak tulis sila tulis, sila screenshot saja. Lepas tu kita padam. Saya padam. Okey. Kita padam. Sekarang kita nak tanya, kita nak buat cuba kalau kita buat bila kamu pergi haji, kalau kamu macam mana? Bila kamu pergi haji, macam mana dia? Tadi kan hajjah, kalau perempuan hajjat, ya kan? Kalau kamu, jim dia tu kena buat jadi dua macam Huna tadi. Mata hajaj ta? Jawapan dia saya hajaj tu. Hajaj tu. Hajaj tu. Hajajtu. Mata hajajta hajajtu. Jadi kalau untuk saya ni senang pakai tu saja ujung dia. Cuma yang asal dia tadi kan fi'il dia kan hajja. Hajja kan. Yang ja yang syabdu ni kena pisahkan dia, kena dibuat jadi hajaja dia. Kena buat macam ni. Kena buat hajaja, kena pisahkan ja dia. Lepas tu kena bagi tahu je dia. Hajaj tu. Kena yang ja ni pun, yang ja yang syabdu ni kena bagi dua macam ni. Hajaj tu. Jadi mata hajajta, bila kamu, ni kamu sini, ni you. Ni makna dia you. Ini you untuk laki-laki. Untuk lelaki. Yang ni saya, I. Mata hajajta hajajtu. Saya pergi haji qabla sitti sanawat. 6 tahun sebelum ni. Ini untuk kamu dengan saya. Kalau kamu berdua macam mana? Okey? Kamu berdua. Kita ubahlah. Kamu berdua. Mata hajaj. Jadi kalau dah kamu ni, dia kena ubah jim dia jadi dua. Hajaj tuma. Ni kamu berdua mana dia? Tuma ni you. You two persons. Dua orang. Two person. Untuk dua orang. Ni untuk dua orang. You. Kita, berarti kalau kamu berdua, berarti makna dia, jawapan dia, kita pergi haji. Berarti makna dua. Kita berarti jawapan dia kan. Kalau kita pakai na dia macam yang semalam. Hajajna. Hajajna qabla sitti sanawat. 6 tahun sebelum ni. Berarti hajajna. Ni makna dia we. Kita pergi haji 6 tahun sebelum ni. Jadi kalau kamu berdua pakai you. Okey. Kalau kalian, ni kamu berdua. Kalau kalian ramai laki, ni laki-laki je baru kita bercakap laki-laki je. Belum ada perempuan lagi. Kamu laki-laki seorang, kamu berdua laki-laki,
Lepas ni kalian lelaki. Bila? Kalau kalian hajajatum. Yang tum ni bermaknakan you all. Ya, 3 laki-laki 3 orang ke 4 orang ke 5 orang ke. Jadi tapi janji lebih daripada 2. Kalau 2 dia hajajatum. Kalau laki-laki ramai lebih pada 3, 4, 5 pakai tum. Mata hajajatum. Jap tanya. Bila kalian pergi nak haji? Kita, kalau kita sama je macam ni. Hajajna qabla siti sanawat. Ni pun we are. Kita pergi nak haji 6 tahun sebelum ni. Okey. Jadi ni dia perubahan dia. Jadi kalau kamu lelaki tu hajajat ta. Kalau saya hajajat tu. Kalau kamu berdua laki-laki hajajat tu ma. Kalau kita hajajatna. Kalau kalian hajajatum, kita hajajat jena. Ni masih lelaki. Kalau yang perempuan macam mana pula? Yang perempuan senang. Okey. Kalau yang perempuan, yang you ni, kalau you lelaki, hajajat tak? Ya Ahmad. Kita panggil ni Ahmad Pamata ni. Ya Ahmad, mata hajajat tak? Bila kamu pergi haji, wahai Ahmad? Mata hajajat tak ya Ahmad? Bila kamu pergi nak haji, Ahmad? Ahmad jawab, hajajatu qabla siti sanawat. Ini yang Ahmad ni. Kalau andaikan ni, kita panggil ni Fatimah. Ni contoh dia. Sana tu ada contoh dia Zainab. Ya Zainab, mata hajaj. Bila kamu pergi nak haji? Berarti bukan hajajata lagi, tapi hajajti dia. Kena ubah ni. Yang tu ta ni ubah jadi ti dia. Jadi kalau you untuk perempuan, you dia pakai ti. Jadi kalau you untuk perempuan pakai ti. Jadi kalau kita tanya, ya Zainab, mata hajajti? Bila kamu nak haji? Berarti pakai ti dia. Tapi kalau laki-laki, ya Ahmad, mata hajajta? Ta dia. Macam tu beza dia. Tapi makna tetap you, sama kamu. Jadi tu beza dia bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Bahasa Arab dia kena bezakan feminine and masculine. Female and male. Kena bezakan lelaki dan perempuan. Okey. Mata hajajti? Jawapan dia, contoh saya tanya tadi kepada Zainab kan. Ya Zainab, mata hajajti? Wahai Zainab, bila kamu pergi nak haji? Lepas tu Zainab cakap, saya pergi nak haji. Jadi kalau saya dia cakap kan, saya, bahasa Arab saya tetap tu juga. Tetap tu. Jadi kalau saya perempuan ke laki-laki tetap sama, tu. Hajajat tu, saya pergi nak haji, kata Zainab kan. Qabla siti sanawat, saya pergi nak haji 6 tahun sebelumnya. Dia tetap pakai tu saja. Tak ubah-ubah pun. Jadi kalau saya dalam bahasa Arab, sama ada lelaki ke perempuan tetap pakai tu. Hajajat tu. Macam tu. Jadi senang dia. Kalau berdua macam mana? Ni macam mana kalau kita cakap, ni depan mata kita ada Zainab, ada Fatimah. Bukan makna saya nak cari isteri dua, tapi contoh saja ni. Ni Fatimah, ni Zainab. Mata hajajatuma. Jadi kalau berdua dia tak sama dia macam laki-laki. Mata hajajatuma. Kalian berdua. Ya Zainab wa Fatimah, bila kamu berdua wahai Zainab dan Fatimah pergi haji? Hajajatuma dia tetap sama macam lelaki. Tak ubah. Jadi kalau berdua sama macam lelaki tadi. Jadi kita tanya sini, mata hajajatuma? Ya Zainab wa Fatimah, bila kamu berdua pergi nak haji wahai Zainab Fatimah? Jawapan dia hajajna. Tetap sama juga jawapan dia. Jadi kalau we are, sama ada lelaki ke perempuan yang cakap tu, kita lelaki, kita perempuan, sama saja pakai na dia. Jadi tak payah pun. Jadi yang susah-susah tadi tu yang di awal-awal tadi je. Kalau sekarang dah senang. Hajajna. Kita, kata Zainab dengan Fatimah, kita pergi haji, hajajna. Sama je hajajna. Sama macam Ahmad dengan Ali contoh. Ahmad Ali cakap, kita pergi haji, hajajna. Sama juga. Pakai na juga. Dia tak susah. Okey.
Okey, ini yang kedua. Kalau ramai macam mana? Ramai ni kena ubah sikit. Kalau ramai dia you are, kalau kamu ramai kalian, kalau kalian untuk laki-laki tum. Kalau untuk perempuan bukan tum dia. Kena ubah sikit. Mim ni tukar dengan nun. Mata hajajtunna. Jadi kalau untuk kamu perempuan, hajajtunna. Mata hajajtunna. Contoh depan ni, depan saya ni ada tadi Zainab Zainab, lepas tu Fatimah, lepas tu anggaplah selepas lagi tu Aisyah. Ya Aisyah, ya Fatimah, ya Zainab, mata hajajtunna. Wahai Fatimah, wahai Zainab, wahai Aisyah, bila antum semua kalian pergi naik haji? Jadi hajajtunna. Jadi kalau kalian dan untuk perempuan ramai, hajajtunna. Kalau jawaban dia kita dia tetap sama je, hajajna. Jadi Fatimah, Aisyah, Zainab akan jawab. Dia akan jawab, kita pergi haji, hajajna, tetap macam tu, hajajna. Tak akan berubah-ubah. Tak ada yang tambah-tambah. Jadi insya-Allah macam itulah perubahan kata kerja khusus untuk past tense verb sesuai dengan pronouns dia punya, sesuai dengan kata ganti nama dia punya. Jadi perubahan dia kira-kira macam tu. Mungkin untuk pertama kita agak susah nak faham. Nak ubah-ubah ni lah Ustaz. Tu, ta, ti lah. Ta, mati lah. Ta, sukun lah. Tum jadi tunna lah. Mungkin untuk pertama saja. Nanti selepas ni, dengan selalunya kita membaca buku ni dalam kitab ni, kitab Tasrif Al-Fatih ni, di muka surat 10, insya-Allah tak akan susah pun kalau kita selalu baca, insya-Allah. Insya-Allah Allah akan mudahkan segala usaha kita untuk belajar bahasa Arab. Ada soalan? Tak ada. Jadi contoh di sini saya akan baca. Di sini ada baca dia. Contoh, mata hajja abuka, bila ayahmu pergi haji, hajja dia pakai. Abi, ayah saya, hajja qabla sitti sanawat. Ayah saya pergi haji, hajja. Aku pergi haji 6 tahun sebelum ni. Mata hajja abuka wa akhuka, bila ayahmu dan saudaramu pergi haji, 2 orang. Huma hajja qabla sitti sanawat. Hajja, panjang ja dia. Jadi kalau berdua panjang dia. Boleh antum tengok ringkasan dia di muka surat 10. Nanti boleh antum baca-baca lagi. Apa yang tadi itu boleh di screenshot je, yang saya jelaskan tadi itu screenshot, dibaca-baca. InsyaAllah itu akan memudahkan antum dalam memahami bahasa Arab. Allahu yusahilu kulla umurikum, insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak sangat belajar bahasa Arab, sila dibeli kitab ni, ataupun dicari reference dia dekat Google pun boleh, searching pun dekat Google banyak, insya-Allah kitab-kitab yang memudahkan kita belajar bahasa Arab. Cuma yang ada yang bagus, ini pun juga termasuk kitab bagus. Dalam ni sudah ada dia bagi tabel dan mempermudahlah kita untuk belajar bahasa Arab. Semoga mudah dipahami. Saya minta maaf mungkin terlalu cepat dalam mengajarkan. Insya-Allah mungkin ada salah ucapan, salah perbuatan. Astaghfirukum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aku lakum, mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.